Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat lagi untuk saya meneruskan rakaman ini. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah saya akan sambung kembali berkaitan dengan akhlak seorang muslim dalam tajuk ikhlas. Jadi insya-Allah untuk menenangkan hati dan menjamin agar hati jauh terpelihara daripada perkara buruk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuluhu fahijratuhu ila Allah wa rasuluhu wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atan yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, rawahu Bukhari wa Muslim. Maksud dia, semua perbuatan tergantung pada niatnya dan setiap orang hanya beroleh apa yang telah menjadi niatnya. Barang siapa yang hijrahnya iaitu niatnya tertuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya iaitu niatnya untuk memperoleh perkara dunia atau untuk mendapatkan wanita hendak dinikahinya, maka hijrahnya pun kepada apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Orang musafir dari Mekah ke Madinah untuk berbagai tujuan, maka niatlah yang membezakan mereka antara orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang musafir, tetapi perbuatan itu adalah sama. Barang siapa yang meninggalkan Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan agamanya atau untuk menegakkan negara, maka dia adalah termasuk kaum muhajirin. Sedangkan orang yang pergi ke Madinah untuk urusan lain, dia bukan orang yang berhijrah. Niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala tinggi martabat dan kedudukannya daripada pekerjaan yang didasarkan pada niat untuk memperoleh kesenangan dunia semata-mata. Dengan niat ikhlas, amal seseorang itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum ni saya terangkan berkaitan dengan macam mana kita betul-betul nak mendapatkan martabat keikhlasan yang paling tinggi. Payah tuan-tuan, sangat-sangat payah. Tapi sebab itu cara kita nak betul-betul ikhlas tu hanyalah betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh niat hati kita betul-betul kena bersih. Sebab walaupun ada sedikit rasa nak riak, rasa nak bangga, benda tu akan mengganggu keikhlasan kita. Maknanya tak sampai lagi ikhlas, tapi mungkin tahap bawah. Mungkinlah ada 5 level. Mungkin kita 1, kita nak yang 5 ni, kita nak yang paling tinggi. Maksudnya ikhlas tu betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, ibaratnya kalau dia nak tolong sesuatu tu, memang dia tak nak memang dia tak mengharapkan segala Allahu Akbar, segala balasan, pemberian dan sebagainya. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang, sangat-sangat payah. Kita ni pula manusia biasa yang biasa masih lagi belajar, masih lagi menuntut ilmu ni amat payah untuk mendapatkan tahap keikhlasan. Tapi kita sebagai seorang Muslim, kita semestinya untuk sentiasa mempertingkatkan diri kita dan sentiasa untuk mencari tahap keikhlasannya itu. Kena wajib bagi kita. Jika niat tidak ikhlas akan menghilangkan rasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya suka membuat perkara maksiat. Perbuatan seperti ini tidak akan memperoleh sesuatu kecuali akan mendapat kerugian. Na'udzubillah. Jika seseorang membangun gedung dan menanam tanaman atau kebunnya untuk kepentingan orang ramai, dia akan memperolehi pahala yang tiada henti-hentinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kesenang betul kan? Kita ni ada tanah, kita dapat tanah, kita contoh kita ada tanah, kita tak buat satu tanaman ataupun kita bina gedung gudang yang besar untuk kepentingan orang ramai. Contoh kita ada tanah, kita buat dewan, contoh apa saja kedewan ni kita wakar ataupun kita niatkan untuk sekurang orang ramai je, tak kisahlah guna buat apa, guna tak ada masalah sebab kita niat.
Ataupun kita ada tanah, kita buat tanaman, contohnya dusun durian, dusun rambutan dan sebagainya, kita niat untuk beri makan orang. Maknanya kita tak ada nak ambil hasil tu nak jual, tidak. Bukan senang tuan-tuan macam ni. Tapi dia ni orang yang macam mampu buat macam ni tuan-tuan, pahalanya tidak akan henti-henti. Jadi penulis kat sini dia beri contoh dua je. Contoh mana gedung ataupun buat kebun. Tapi banyak sangat tuan-tuan. Contohlah kita kat masjid. Kita nampak masjid ni suram je, gelap je, macam tak ceria. Kita pun kita ajaklah 2-3 orang, kita buat kita beli pokok bunga, contohnya kita hiasi lanskap beri cantik, kita keluar modal buat pondok ataupun wakar ataupun apa panggil gazebo kan, untuk orang melepak sebagainya. Jadi selagi mana orang yang menggunakannya dengan ikhlas, kita meniatkannya nak sedekah pada orang, insya-Allah tuan-tuan, benda tu akan berpanjangan, pahalanya tidak akan terhenti-henti. Begitu juga contoh dalam masjid, kita sedekahkan Al-Quran contohnya, ataupun kita sedekah secadah kan. Sekarang ni musim PKP ni, orang tak boleh nak semayang masjid, guna peralatan masjid, kena bawa secadah, kita benda salah, kita sedekah orang. Tak apa, saya sedekah, buat insya-Allah, buat je, pakai je sampai bila. Selagi mana orang tu pakai tuan-tuan, pahala dia akan berpanjangan tuan-tuan. Masya-Allah, besarnya nikmat. Begitu juga contoh orang yang kalau kita selalu kita dengar macam mana orang kadang-kadang ada di kalangan ustaz-ustaz, para alim yang nak membina mahat tafih contohnya kan. Ada orang wakaf tuan-tuan, wakaf tanah, Allahu Rabbi. Satu perkara yang dibuat tu betul-betul nikmat dia besar. Kalau betul niat di ikhlas tuan-tuan, pahalanya tidak akan terhenti-henti sehinggalah bertahun-tahun. Bayangkan tuan, budak belajar pula agama situ, guna tempat dia wakaf tu tadi, atas dasar tanah dia wakaf tadi, guna belajar. Habis budak tu ada orang lain berganti-ganti, pahala dia tidak akan henti tuan-tuan. Benda lagi tempat yang dia dapat kalau betul-betul dia ikhlas, melainkan dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, subhanallah. Hebat tuan-tuan, nikmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man bunya bunyanan fi ghairi zulmin wala i'tida'in aw gharasa gharsan fi ghairi zulmin wala i'tida' kana lahu ajran jariyan ma in tafa'a bihi ahadan min khulqir rahman tabarak wa ta'ala, rawahu Ahmad bin Hanbal. Maksud dia, barang siapa yang membangunkan bangunan tidak untuk kezaliman dan kemaksiatan, atau menanam pohon tidak untuk kezaliman dan kemaksiatan, maka dia akan memperoleh ganjaran terus menerus selama bangunan itu atau tanaman yang bermanfaat bagi makhluk Allah tabarakallahu ta'ala wa na'am. Subhanallah tuan, ini hadis Nabi ni mana ceritakan bahawa lagi mana kita bina bangunan ataupun kita tanam kebun, lagi mana bukan niat untuk kezaliman atau kemaksiatan, tapi kegunaan untuk kebaikan dan untuk kepentingan orang ramai, pahala dia berterus-terusan tuan-tuan, tanpa henti, non-stop tuan-tuan. Bukan senang nak mencari orang macam ni, dan mudah-mudahan kita tuan-tuan, saya tergolong pada golongan dia. Biar benda tu kecil tuan-tuan, tapi memberi manfaat. Contoh saya, sebab kita berada dalam ruang lingkup masjid, kita contoh berkaitan di masjid, contoh musim-musim PKP nak, saya tengok kalau di Masjid Abu Bakar tuan-tuan, ramai sangat orang yang beri derma face mask tu, penutup muka tuan-tuan. Benda tu ni tuan-tuan, ni benda ni 8 jam je kegunaan dia. 8 jam bermakna bila musim sekarang ni keperluan dia sangat-sangat penting. Tak ada benda ni 1000 tuan-tuan kena. Jadi bila ada benda ni, orang perlu sedekah, kita guna benda setiap hari, kita guna, orang sedekah lagi, mula tinggal sekotak, habis kotak orang sedekah lagi, Allahu Akbar, pahala dia berpanjangan. Bukan bermakna bila kita dah habis guna kita buang, pahala tak henti, bukan maksud tu. Maksud dia apa yang dia beri itu manfaat pada dia, kerana dia tu orang tu sihat dan sebagainya. Itulah nikmat Allah yang nikmat yang paling besar, dan pahala dia tetap akan berpanjangan. Begitu juga contoh kita sedekahkan apa, air mineral kat masjid contohnya lah, berkotak-kotak kita sedekahkan, ambil je. Kalau nak masuk dah tabung masjid. Allahu Rabbi ya Karim, nikmat tuan-tuan. Bukan senang kita dapat nikmat macam ni. Sebenarnya nikmat rezeki yang tak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sedekah air mineral berkotak-kotak, dia beri ke masjid, orang minum, siapa nak ambil. Kalau nak bayar, sedekah tabung masjid contohnya. Allahu Rabbi, besarnya tuan-tuan. Bukan senang kita nak cari macam tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi,
ma min muslim yaghrisu gharsan أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة. Setiap orang Muslim yang menanam pohon atau membuka ladang, kemudian burung atau manusia dapat memakan dari hasilnya, maka orang tersebut mendapat pahala sedekah Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Ini cerita tadi, hadis tadi cerita berkaitan kalau saya cerita tadi berkaitan dengan orang. Kalau orang pakai ini, kita buat kebun, kita bina bangunan dan sebagainya, contoh, atau buat ladang sawit, ladang getah, tetapi hasil dia bukan orang makan, tapi binatang, tapi Allah tetap akan beri ganjaran pahala sedekah. Pahala dia tak sama, tuan-tuan. Ya Allah, mudahnya tuan-tuan. Kita ni sebenarnya nak cari pahala itu mudah, tuan-tuan. Mungkin ada orang akan masuk syurga kalau betul-betul niat dia ikhlas sedekah. Bab sedekah dia boleh masuk syurga, mungkin juga. Ada orang masuk syurga bahagian lain, tapi ada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada harta, dia ada kekuatan, dia sudut tenaga sebagainya, dia sedekah pada jalan Allah. Jadi itulah yang paling penting, dan benda itulah sendiri yang boleh memberi manfaat kepada orang ramai. Bukan senang, tuan. Saya pernah cerita dah sebelum ni, bukan senang untuk kita beri sesuatu dengan penuh keikhlasan, sebab sifat manusia itu sentiasa untuk dihargai. InsyaAllah, tuan-tuan, kita berhenti zakat tu dulu. InsyaAllah kita sambung akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.